wabarakatuh. Bertemu kita pada hari ini di webinar UPKK 2023 yang bertarikh pada 11 Februari 2023 iaitu hari Sabtu. Tempatnya kat mana? Tempat yang awak tengok sekarang lah, iaitu di mana? Di FB Live. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sebelum kita memulakan webinar kita pada hari ini, eloklah kita mulakannya dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Allahumma inna na'udzubika من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين والممتازين في كل امتحان في الدين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okey, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan mulakan sebelum kita mulakan webinar kita pada hari ini, eloklah kita berkenalan dulu dengan Ustaz lah. Okey, Ustaz, nama Ustaz adalah biodata penceramah teknik menjawab UPKK 2023 adalah Ustaz Muhammad Hilmi bin Zahari. Ustaz mengajar di Kafa Al-Insan, Kafa Integrasi Al-Insan di Seksyen 13 berdekatan dengan Aeon, sebelah dengan Upin Ipin punya Upin Ipin punya leskopak tu lah, tempat Upin Ipin. Okey, tempat produce Upin Ipin. Okey, so Ustaz, kelulusan Ustaz adalah daripada UIAM, okey, iaitu kos Fiqh Usul Fiqh. Okey, Fiqh dan Usul Fiqh di mana di UIAM, dan Ustaz berpengalaman handle seminar selama 6 tahun, dan Ustaz ada buku Ustaz sendiri. Okey, sebelum ni kalau awak ada kakak ataupun abang-abang sebelum ni, okey, Ustaz ada tulis satu buah buku, iaitu buku bukan rujukan biasa-biasa UPKK 2021, iaitu sebelum ni. Okey, sekarang ni adalah Ustaz dah buat buku baru, iaitu nanti Ustaz akan maklumkan apa nama buku tu. Buku kita maklumkan awal lah. Bukunya adalah agak-agak buku nota fikir-fikir UPKK 2023. Okey, iaitu lagi cantik, lagi upgrade, orang cakap lagi cantik Ustaz buat. Okey, siap ada warna, siap ada soalan lepas daripada tahun 2012 hingga 2022. Ada 10 tahun soalan, koleksi soalan. Awak boleh tengok macam mana nak jawab soalan-soalan yang diberikan. Okey, so dan ada skema jawapan dan dia ada QR code. Okey, next kita pergi kepada subjek UPKK. Seperti yang kamu tahu, okey, kita pergi next, kita pergi kepada subjek UPKK. Seperti kamu tahu, UPKK ada 8 subjek kesemuanya, betul? Okey, UPKK kesemuanya ada 8 subjek. 3 subjek awak lakukan di sekolah kamu. Kamu hafal, kamu buat apa yang guru kamu cakap dekat sekolah, yang itu akan dinilai oleh guru kamu di sekolah kamu masing-masing. Subjek apa ya Ustaz? Subjek Al-Quran hafazan, amali solat dan penghayatan cara hidup Islam. 3 subjek ni awak lakukan dekat mana? Awak lakukan di sekolah kamu masing-masing. So, tak ada kaitan dengan sekolah lain, guru sekolah lain. Untuk 5 subjek lagi secara bertulis. Okey, 3 subjek ni adalah secara lisan. Guru soal kamu jawab, guru soal kamu jawab, iaitu secara lisan. Okey, 5 subjek lagi adalah secara bertulis. Okey, yang ini seluruh Malaysia akan menduduki peperiksaan UPKK serentak. Maksudnya tarikh yang sama, masa yang sama, menduduki peperiksaan UPKK secara serentak seluruh Malaysia, dan akan ditetapkan
tarikhnya di, okey, akan ditetapkan tarikhnya dekat mana Ustaz? Dekat JAKIM lah yang akan tetapkan tarikhnya. Okey, 5 subjek ni adalah akan dinilai, okey, iaitu subjek ulum syariah, sirah, jawikhat, adab dan lughatul Quran. 5 subjek ni akan dinilai oleh guru sekolah lain. Yang jaga kamu periksa siapa? Guru sekolah lain, pengawas sekolah lain, pengawas peperiksaan yang akan pergi ke sekolah kamu, yang akan jaga kamu, dan kertas itu akan dibawa ke sekolah lain dan akan disemak oleh guru sekolah lain. Okay, next kita pergi kepada subjek yang pertama, ulum syariah. Ulum syariah ni apa Ustaz? Ulum syariah terbahagi kepada 2, iaitu akidah, ibadah. Iaitu apa? Akidah, ibadah. 2 subjek ni apa dia Ustaz? Akidah, ibadah. Akidah tu apa ya Ustaz? Akidah tu adalah kepercayaan. Ibadah tu apa Ustaz? Ibadah tu adalah perbuatan. Bila kita dah percaya Allah itu ada, semua yang diciptakan oleh Allah itu ada, kita, itu adalah kepercayaan. Okay, next. Bila kita dah percaya, barulah kita buat apa yang Allah suruh. Iaitulah ibadah. Ibadah perbuatan apa yang Allah perintahkan, kita kena laksanakan. Okay. So, Ustaz tak nak pergi. Dia ada 5 kesemuanya. Beriman kepada Allah. 6. So, maafkan Ustaz. Okay. Dia ada 6 kesemuanya. 5 pula. Okay. 6. Okay. Kesemuanya ada 6. Rukun iman lah. Okay. Rukun iman ada 6. Kesemuanya ada 6. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Kesemuanya ada 6 yang patut awak hafal dan patut awak ingat. Okay? So, beriman kepada Allah, dia ada tajuk-tajuknya. Semua Ustaz tak nak point kan. Siapa yang nak belajar secara khusus, okay, nak belajar by topic. Orang cakap satu topik, satu bab, okay, dia boleh join tuition Ustaz, tuition online ataupun tuition bersemuka. Siapa yang rasa duduk dekat dengan rumah Ustaz di section 13, dia boleh join tuition secara bersemuka. Tapi dia rasa dia jauh duduk KL ke, dekat-dekat yang jauh, negeri lain. So, dia boleh join kelas secara online ataupun melalui Google Meet ataupun Zoom. Nanti Ustaz akan maklumkan semula macam mana cara nak join tuition online tersebut. Okey, apa yang Ustaz nak kena buat ya Ustaz? Ya, apa? Okey, iaitu ini adalah webinar Ustaz nak bagi penerangan secara menyeluruh. So, apa dia Ustaz? QMUR. Okey, yang ini kita pergi kepada bab topik daripada akidah, daripada subjek ulum syariah, iaitu beriman kepada kitab. Okey, Ustaz ambil macam mana nak hafal, cara teknik mudah untuk hafal kitab diturunkan kepada Nabi apa, dalam bahasa apa. Q tu adalah Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab. Muhammad, R tu Arab. QMUR. In adalah Injil, Isa, Siriani, Taurat, Musa, adalah Ibrani. Zabur, Daud, Qibti. So, ada 4 kitab yang diturunkan kepada setiap Nabi. Apa? QMUR, Isi, Tamuib, Zadaki. Apa? QMUR, Isi, Tamuib, Zadaki. So, awak dah ingat cara nak hafal, cara nak ingat secara mudah tanpa susah-susah untuk awak nak hafal satu-satu tu agak susah. Betul tak? Jadi, awak dah ingat cara nak hafal kitab-kitab yang diturunkan kepada setiap Nabi dan dalam bahasa apa kitab itu diturunkan. Betul tak? Okay, senang. So, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu beriman
Okey, ini adalah contoh soalan. Ustaz datangkan soalan contoh. Apakah bahasa yang digunakan dalam kitab Zabur? Okey, awak dah tahu dah. Bahasa kitab Zabur. Apa kata kunci dia adalah Zadaqi. Za, Zabur. Da, Daud diturunkan dalam bahasa Qibti. Tulis nama dua kitab. Tulis dua nama kitab yang diturunkan. Senang je. Apa? Al-Quran, Zabur. Yang itu agak senang. Okey, next. Kita pergi kepada beriman. Next iaitu tajuk dalam beriman kepada hari kiamat iaitu nama hari kiamat. Selalunya soalan ni akan tanya berkaitan dengan apa? UPKK kerap tanya. Tanya apa Ustaz? Tanya pengertian ataupun pengertian hari kiamat berikut. Ramai yang tak boleh nak jawab. Payahlah Ustaz dalam bahasa Arab pula. Lepas tu nak kena hafal maksudnya pula. So susah. So macam mana saya nak hafal Ustaz? Cara mudah saya nak hafal adalah dengan lagu. Okay, so kita pergi pada lagu yang pertama iaitu lagu apa? Hisab. Okay, jom kita pergi kepada lagu Hisab, Hari Perhitungan, Hasyar tu semua tu kita tukarkan kepada lagu. Lagu apa? Lagu ini. Okay, lagu apa tu? Iaitu lagu Casablanca, betul lah. Okay, Ustaz tak nak lah lagu tu. Itu lagu Cinta-Cinta. Kita tukarkan kepada lagu Hisab kepada versi pengertian nama hari kiamat. Okey, jom sama-sama kita ikut. Hisab, hari perhitungan, hasyar perhimpunan, al-ghasyiyah, hari huru hara, yaumu al-waqi'ah, hari kejadian, al-zalzalah, hari kegoncangan, hisab, hari perhitungan, hasyar perhimpunan, al-ghasyiyah, hari huru hara, yaumu al-waqi'ah, hari kejadian, al-zalzalah, hari gegaran. Okey, agak-agak boleh tak lagu tu? InsyaAllah boleh kan? Betul lah. Kita pergi pada lagu yang seterusnya iaitu lagu ni. Lagu apa ni? Okey, lagu apa tu? Okey, ni ramai lagu peminat-peminat TikTok ni suka sangat lagu ni. Tapi itu lagu tahun lepas, betul. Okey, kita pergi tukarkan kepada lagu tu kepada lagu nama hari kiamat. Okey, jom. Yaumul Ba'tsu ialah hari kebangkitan, Yaumul Jaza' hari pembalasan, Yaumu As-Sa'ah hari masa, Yaumul Akhirah ialah hari akhir dunia, akhir sekali Yaumul Qari'ah ialah hari keributan. Ya, okey, itu adalah lagu dua lagu tersebut. InsyaAllah awak boleh ulang balik dalam FB Live, dalam FB page ni awak boleh ulang balik video ni, awak boleh ulang tayang balik, awak nak tengok semula. Macam mana nak hafal ni Ustaz? Susah lah. So mudahkan kamu untuk menghafal. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Soalannya. Okey, tadi kita dah nyanyi. Ni kita pergi kepada soalan. Cuba awak tengok okey, soalan-soalan yang ada dalam ni. Okey, awak tengok. Ni adalah contoh soalan sebenar tahun 2017. Kalau awak tak nyanyi, kalau awak tak hafal pengertian tersebut, awak tak boleh nak jawab. Contoh, Yaumul Ba'tsu ialah hari kebangkitan, Yaumul Jaza' hari pembalasan. Okay, itu awak kena tahulah. Okay, seterusnya awak boleh tengok sendiri. Kita pergi kepada lagu yang seterusnya iaitu, okay, kita pergi kepada tajuk yang seterusnya. Yang ini pun sama. Okay, Ustaz tak nak pergi. Yang ini awak boleh tengok sendiri. Okay, qada' dan qadar. Okay, yang ini pengertian dalil kesan apa semua awak boleh tengok. Mu'allaq, mubram, dia ada apa? Dia boleh berubah dan tidak boleh berubah. So dalam ni ada dah terangkan macam mana dalam buku Ustaz. Kalau nak lebih lanjut, awak kena pergi beli buku Ustaz. Sebab dalam buku Ustaz tu semuanya ada short form,
ada kata kunci soalan, macam mana cara nak ingat, ada tips, ada soalan, ada QR code, awak scan QR code keluar lagu. Okay, macam-macam ada. So, kita pergi kepada ibadah. Tadi akidah, kita pergi kepada ibadah pula. Ibadah tu apa Ustaz? Perbuatan. Macam ni. Okay, tuliskan 2 bahagian sunat bagi situasi di bawah. Macam mana awak nak tahu bahagian sunat tu ada berapa? Sunat ada 2, iaitu hayat, abad. Okay, macam mana nak bezakan dia Ustaz? Ali membaca doa iftitah selepas mengangkat takbir. Ali membaca doa iftitah selepas mengangkat takbir. Iaitu adalah doa apa? Iaitu adalah sunat hayat. Ustaz, macam mana saya nak tahu sunat hayat tu? Iaitu sunat hayat tu macam mana kita nak tahu? Awak tengok hayatun. Ta dekat belakang tu. Ta tu maksud dia tidak. Tak perlu sujud sahwi kalau tak baca doa iftitah. Kalau kita tinggal pun boleh, tak ada masalah. Okey, cara yang kedua ni. Ahmad melakukan sujud sahwi kerana terlupa membaca doa kunut. Iaitu kena tak Ustaz? Kena. Kenapa Ustaz? Sebabnya kena baca sebab itu adalah sunat abad. Okey, sunat abad tu kalau tak baca doa kunut, kena sujud sahwi. Beza dia apa? Ta tu dekat belakang. Hayat tidak. Tak perlu sujud sahwi. Kalau terlupa baca doa kunut, kena sujud sahwi. Ustaz, kalau saya tak baca doa kunut, lepas tu saya tak sujud sahwi, boleh? Sah tak solat saya? Sah. Cuma tak buat apa yang digalakkan oleh syarak dalam Islam. Okey? Kita pergi kepada sirah pula. Okay, sirah apa yang ada? Banyak sebenarnya tajuk-tajuk yang Ustaz nak fokuskan, tapi Ustaz nak fokuskan yang ini sahaja. Tajuknya apa Ustaz? Khandak, Uhud, Badar. Ada 3 ni. Perang Khandak, Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak. Okey, ada Ustaz, apa maksud Badar Ustaz? Badar tu nama tempat. Okay. So, macam mana saya nak ingat tarikh dia Ustaz? Dalam PISA selalu tanya tarikh. Bilakah berlakunya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandak. So, macam mana saya nak tahu Ustaz? Okay, awak ikut kata kunci yang ada dekat sebelah ni. Okay, kalau awak tengok dekat sebelah ni, dekat dalam gambar tu adalah BUK 235 RSS. BUK 235 RSS. B tu apa Ustaz? Badar. Berlaku bila Ustaz? 2 Hijrah. R tu apa Ustaz? Ramadan, dalam bulan Ramadan. U tu apa Ustaz? Uhud. Berlaku bila? 3 Hijrah. Dalam bulan apa Ustaz? Dalam bulan Syawal. K tu apa Ustaz? K tu adalah Khandak. Khandak tu apa Ustaz? Khandak tu maksud dia parit. Ataupun nama lain bagi perang Khandak adalah perang Ahzab. Berlaku bila Ustaz? Berlaku 5 Hijrah dalam bulan Syawal. Iaitu adalah sikit baru Ustaz bagi tu. Banyak lagi Ustaz nak bagi tips-tips yang mudah untuk awak mudah ingat. Okey, dalam perjanjian Hudaibiyah pula, yang ini payah, dia pernah keluar soalan sebenar tahun 2018. Berikan 3 pilihan yang diberikan Rasulullah kepada musyrikin Mekah kerana melanggar perjanjian Hudaibiyah. Kata kunci dia adalah bayar batal-batal. Okey, macam mana awak nak tahu? Awak kena tahu keseluruhannya. Ustaz akan terangkan nanti kepada kamu bila awak join. Bila awak join, Ustaz akan terangkan kepada kamu semua bila awak dah join tuition online ataupun tuition bersemuka. Ustaz akan terangkan lebih detail sebab apa ini ada topik dan Ustaz akan bagi tips untuk awak mudah ingat. Contoh yang ini. Apakah berhala terbesar yang berada di sekeliling Kaabah? Al-Lata, Al-Uzza. Okey, 2 patung berhala terbesar, 2 patung berhala yang terbesar adalah Al-Lata dan Al-Uzza. Dalam ni banyak lagi soalan-soalan. Okey, banyak lagi sebenarnya banyak lagi soalan-soalan yang Ustaz nak kena bagi, Ustaz nak bincangkan dengan kamu. Okey, tentu tadi tu sirah. Kita pergi kepada jawi pula. Jawi tu apa Ustaz? Jawi dengan khot. Okey, biasanya ramai jawi ingat jangan pandang enteng ataupun jangan pandang mudah kepada subjek jawi. Sebab apa subjek jawi ni jangan pandang mudah, jangan pandang enteng? Sebab terkurang 1 alif, tertambah 1 alif, apa-apa terkurang titik ke apa-apa sekalipun, jika awak tak kemas,
awak akan ditolak markah ataupun dapat kosong. Tiada maaf bagimu. So, tiada maaf bagimu, awak kena tahu yang itu perlu apa? Awak kena ingat benda tu perlu berhati-hati supaya awak tidak apa? Tidak tersalah. Okay, contoh dia kaedah yang Ustaz nak bagikan ni. Betapa segannya Cik Jam. Apa tu Ustaz? Iaitu betapa segannya Cik Jam ni adalah kata kunci untuk memudahkan kamu ingat. Okey, kalau ada sekian apa? Contoh dia kalau ada nanti Ustaz akan bagi. Ataupun teknik KVK. KVK tu apa? Consonant, vocal, consonant. Macam mana kita nak kenal suku kata terbuka dengan suku kata tertutup? Buka, satu, dua huruf, tutup, tiga, empat huruf. Ataupun awak kena tengok satu, dua huruf atau awak tengok. Okey, bu tu berapa huruf? Satu, dua. Terbuka ke tertutup Ustaz? Terbuka. Sebab apa? Sebab dia ada dua huruf. Ustaz, bukankah berakhir dengan huruf vokal? Betul juga. Kalau berakhir dengan huruf vokal pun betul. Untuk memudahkan kamu. Buka ada dua huruf. Bu, B-U, suku kata terbuka. Tutup ada tiga huruf. Okey, tiga huruf. L-A-N. Contoh L-A-N tu suku kata tertutup. Okey, cuba awak tengok L. L tu apa Ustaz? Konsonan ke vokal? Konsonan lah. Huruf vokal ada berapa? 5. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. So, awak dah tahu dah. A tu adalah vokal. N tu Ustaz? N tu konsonan. So, apa? Bila jadi K, V, K, apa yang perlu awak lakukan adalah automatic potong A. Maksudnya tak perlu dah tukarkan huruf A kepada huruf alif. Awak tukarkan sahaja B, bulan. Bulan tukar kepada huruf ba. Betul? Okey, U tukar kepada huruf waw. L tukar kepada huruf lam. A tu perlu tukar ke tak? Tak perlu tukar. N sahaja tukar kepada huruf nun. Jadi bulan. Purnama pula Ustaz. Purnama tu tukarkan satu persatu, tertutup pa, waw, ma, ma. Kan ada huruf A dekat belakang dan sebelum huruf ingat. Suku kata terakhir yang berada di akhir perkataan sahaja baru dipotong A dekat belakang. Contoh ma tu. Ma, A tu duduk dekat ujung sekali. Bukan duduk dekat NA tu dekat tengah-tengah. Tak. Dekat belakang sekali. A tu duduk dekat belakang sekali. So, perlu dipotong alif ke tak? Perlu. Sebab apa Ustaz perlu dipotong alif? Sebab ada salah satu huruf betapa segannya. Sebelum huruf A tu, sebelum huruf alif tu, ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam. Jim, mim. Mim tu adalah so, awak tengok. Mim tu adalah dalam betapa segannya Cik Jam. M tu tukar kepada huruf mim, betul? A tu tukar kepada huruf alif. So, A purnama perlu dia ditambah alif ke tak kat belakang? Tak perlu. Sebab apa? Bila ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam, automatik alif dipotong. Automatik potong alif. So, mim alif sepatutnya. Tapi disebabkan sebelum alif tu ada salah satu huruf betapa segannya Cik Jam, alif perlu dipotong. Na tu tak perlu dipotong pula Ustaz. Sebab NA tu memanglah suku kata terbuka. Tapi dia duduk tengah-tengah A dia tu. A, ma tu sebab A dia duduk dekat belakang. Okey, kita pergi kepada subjek adab. Okey, subjek adab adalah pengertian. Biasanya dalam subjek adab ni dia ada pengertian. So, awak kena take note jugalah pengertian tu supaya apa? Dalam periksa dia tak akan tanya pengertian hujah tu apa, majlis keramaian tu apa. Biasanya tak ada tanya. Tapi awak kena faham, apa tu hujah? Hujah ke hajah? Biasanya murid akan tanya hajah. Bukan, itu adalah hujah. Okey? Nak hafal, perlu hafal tak? Awak perlu tahulah sekurang-kurangnya. Tapi Ustaz ada lagu untuk awak mudah hafal, mudah ingat lagu tersebut. Okey, nak tak lagu tersebut? Nak. Jom kita pergi kepada lagu apa? Hujah dan Majlis Keramaian. Lagu apa ya Ustaz? Okey, lagu apa? Okey, jap. Ustaz akan putarkan lagunya. Lagu apa? Okey, lagu ni. Jom nyanyi sama-sama. Okey.
Okey, sama-sama nyanyi. Jom. Puja ialah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Majlis keramaian ialah majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Jom sama-sama ulang lagi lagu tersebut. Puja ialah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Majlis keramaian ialah majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Okey, tersyasyul pula. Okey, tak apa. Jom sama-sama nyanyi lagi. Lagi cepat, lagi laju. Jom sama-sama. Puja ialah ucapan yang disampaikan oleh seseorang di khalayak ramai. Majlis keramaian ialah majlis yang dihadiri oleh orang ramai. Boleh? Boleh. Okey, so saya harap awak boleh nyanyi lagu tersebut. Okey, sebenarnya banyak lagi lagu saya nak sampaikan kepada kamu ni sebenarnya. Okey, banyak lagi lagu tapi Ustaz tak boleh putarkan kepada kamu semua. Sebab apa? Sebab banyak lagi Ustaz nak kena bagi pengertian kepada kamu. Okey, yang ini lagi lagu Lydia and Friend, lagu banyak lagi. So, pengertian mesyuarat, lagu gatal pula. Lagu apa? Lagu gatal. Lagu apa? Okey, jom. Mesyuarat, perbincangan perkara untuk mencapai keputusan yang disepakat bersama tetamu orang yang okey banyak macam lah. Okey, so saya harap awak boleh ingat lah ya. So iaitu nanti kalau nak lagi awak kena join to show set lah. Seterusnya pergi kepada pengertian. Okey, maksud orang tua lagu apa? Lagu ni pula. Maksud apa? Maksud orang tua ialah orang yang tua daripada kita. Okey, itu lagu tu Kita pergi pada lagu yang seterusnya. Okey, yang ini bagaimana soalan sebenar lah. Bagaimana cara berjalan yang tidak beradab, berjalan sambil makan. Okey, yang itulah. Okey, next kita pergi kepada yang seterusnya. Adab. Okey, yang ini adab tu senang je kan. Okey, yang ini soalan-soalan sebenar. Okey, Ustaz datangkan dengan soalan-soalan sebenar. Awak boleh jawab soalan-soalan sebenar. Dalam buku Ustaz pun ada soalan-soalan yang begini dengan skema jawapan lah. Okey, untuk adab. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya iaitu okey, ini banyak lagi. Okey, kita pergi kepada next. Kita pergi kepada Lughatul Quran. Okey, Lughatul Quran ni kalau awak tengok yang ini ada pengertian lagi banyak awak nak kena hafal, betul tak? So yang ini Ustaz datangkan satu lagu apa? Lagu Arnabun ialah Arnab tu. Okey, pernah dengar abang-abang dia nyanyi ke, kakak-kakak dia nyanyi ke sebelum-sebelum ni? Ada pernah dengar tak? Pernah kan? Okey, so awak boleh kalau sambil-sambil tengok bolehlah komen dekat ruangan chat tu. Dekat FB, okey, dekat FB tu awak boleh komen dekat ruangan chat tu, betul tak? Okey, boleh komen, boleh bagi respon dekat bawah tu. Lagu apa? Lagu Bingo. Jom sama-sama kita nyanyikan. Arnabun ialah Arnab, Usfurun burung, Samakun ikan, Kalbun anjing, Kitotun kucing, Batotun itik, Kuek, kuek. Bunyi kuek-kuek tu sama-sama. Jom sama-sama kita nyanyi lagi. Belum lagi. Jom sama-sama. Arnabun. Arnabun ialah Arnab, Usfurun burung, Samakun ikan, Kalbun anjing, Kitotun kucing, Batotun itik, Kuek, kuek. Okey, last. Sama-sama kita nyanyi. Arnabun ialah Arnab, Usfurun burung, Samakun ikan, Kalbun anjing, Kitotun kucing, Batotun itik, Kuek, kuek. Okey, itu lagu kuek-kuek. Okey,
Okay, dalam tuition Ustaz banyak lagi lagu-lagu yang Ustaz nak ajarkan kepada kamu. Betul. Okay, next. Okay, ni lagu Jatuh Bangun. Ustaz nak pergi lah. Ni satu lah, Ustaz putarkan sikit je lah. Apa? Jamu sun kerbau. Okay. Tu. Sama-sama nyanyi. Jamu sun kerbau baqaratun lembu. Okay, itu salah satu Okay, next kita pergi pada lagu. Apa lagi? Pematah Hati. Pernah dengar tak lagu ni? Okay, apa? Lagu teng 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 teng. Okay, yang itu lagi. Ini lagu apa? Lagu Temberang. Okay, lagi apa lagi? Next. Okay. Yang ini ada perbezaan antara al-hayawanat al-alifah dengan al-hayawanat al-wahsyiyah ataupun al-muftarisah. Kat situ awak boleh tengok apa perbezaan antara al-hayawanat al-alifah dengan al-hayawanat al-wahsyiyah. Kat situ ada semuanya. Beza dia apa Ustaz? Al-alifah jinak haiwan yang dipelihara oleh orang. Yang liar ni tidak dipelihara oleh orang. Okey, duduk dalam hutan. Okey, dalam hotel kata. Okey. Next. Okey, ada teknik-teknik yang Ustaz akan ajarkan kepada kamu iaitu al-adad wal arqam. Apa dia Ustaz? Rira sapu. Rira sapu tu apa Ustaz? Okey, rira sapu. Letakkan, ambil yang mana dulu? Ribu. Kalau tak ada ribu, baru ambil ratus. Ambil sa dulu, baru puluh. Ataupun awak guna teknik yang kedua. Mi'atun, ambil sa, wasalasatun, ambil pu, wa ishruna. Ikut dia punya apa? Rasapu. Okay, so awak dah nampak, kalau awak buat teknik yang macam ni, awak akan nampak juga tulang ikan. Betul? Nampak macam tulang ikan kat situ. Nampak tak bentuk dia tu? Itulah adalah tulang ikan. Okay, so kat sini, ni konsep tambah dan tukarkan. Okay, ini pula apa? Iaitu arubu. Iaitu dalam jam, konsep jam. Ustaz akan ajarkan tolak, teknik tolak macam mana. Okay, ilah tu maksud dia apa Ustaz? Ilah tu maksud dia tolak. Okay, Ustaz akan ajarkan satu persatu secara khusus di dalam tuition nanti. Kalau nak ajar dalam webinar ni tak sempat dalam masa 30 minit, 40 minit macam ni tak sempat untuk Ustaz ajarkan. Okay, dah habis untuk seterusnya kita dah habis untuk 5 subjek. Ustaz pergi secara menyeluruh. Ustaz nak pergi kepada buku pula. Okay, buku ni adalah buku nota. Ni adalah buku terbaru Ustaz. Sebelum ni adalah buku bukan rujukan biasa-biasa UPKK. Buku tu memang dah ringkas, dah ada QR code, tapi soalan tak ada. Soalan ada berserta dengan jawapan. Yang ini adalah buku nota yang Ustaz buat khusus untuk kamu. Ustaz buat nota selepas dia ada soalan. Dan tiada jawapan. Tetapi awak kena buat dulu. Awak boleh tengok skema jawapannya di belakang. Okay? Bukan di belakang. Skema jawapan ada di QR code. Awak scan QR code, awak boleh nampak jawapannya. Okay? Ustaz nak jimatkan kertas. Jimatkan ruang untuk awak just scan QR code, dapat jawapan. Scan QR code, dapat jawapan. Okay, so itu adalah memudahkan kamu untuk membaca. Okay, memudahkan kamu tak banyak sangat untuk awak bawa buku. Okay, bila awak dah buat, senang untuk awak hafal. Dalam buku ni ada apa ya Ustaz? Buku ni kalau awak tengok, dalam buku tu tengok dah cantik, betul tak cantik? Sebab apa? Tengok dengan ada kartunnya, dengan ada soalan sebenarnya, dengan berwarna-warninya. Kalau awak tengok dekat sebelah dia tu, yang ada astronot atau apa ni, yang ada apa? Yang ada baju orang angkasawan, angkasawan yang tengah menyanyi tu, angkasawan tengah menyanyi tu, tu adalah lirik lagu dan sebelahnya bawah dia tu akan ada QR code, scan QR code keluar lagu. Okay, dekat belakang tu. Dekat tu ada soalan juga. Dan juga ada teknik-teknik mudah dekat bawah tu. Ad ya is. Okay, ad ya is. Use it. Apa? Use it. Banyak lagi. Tu adalah kata-kata kunci yang Ustaz buat untuk memudahkan
memudahkan kamu menghafal, memudahkan kamu untuk ingat. Tak perlu hafal banyak-banyak, tak perlu ingat banyak-banyak. Awak tengok buku Ustaz, awak boleh ingat apa yang Ustaz nak sampaikan dalam buku tersebut. Mudah. Lebih mudah, tak banyak, lebih ringkas. Okey, tu buku konsep tujuan Ustaz buat buku ni. Untuk apa? Untuk memudahkan kamu baca buku. Tak perlu baca banyak-banyak. Memanglah Ustaz tahu. Ramai yang kat sini. Alah Ustaz banyak tak best lah baca. Bila buka je ada macam penuh isi. Betul. Penuh karangan. Okey, yang ini bukan karangan. Yang ini adalah nota ringkas. Ada kartunnya dalam tu, ada teknik dalam tu, ada QR code dalam tu. Awak scan QR code, akan keluar lagu. Betul tak? Okey, senang untuk awak hafal, untuk awak ingat. Okey, betul tak? Okey, ni bab buku. Nak dapatkan kat mana Ustaz? Okey, nanti dapatkan dekat bawah tu nanti. Okey, awak boleh tekan link. Link apa? Link untuk awak isi maklumat detail tentang awak nak beli buku. Okey, pembelian buku tak. Okey, awak boleh tekan dekat link tersebut macam mana nak beli buku Ustaz. Tekan link, isi maklumat tersebut, nanti dia akan pergi kepada Google Form. Awak isi maklumat awak. Okey, nanti Ustaz akan hantar. Okey, Ustaz akan post lah. Bagi yang duduk jauh. Siapa yang duduk selain daripada negeri Selangor ataupun dia duduk jauh sikit lah. Gompak ke Kuala Lumpur ke. Ustaz Kuala Lumpur ke. Ustaz ada kat mana? Ustaz ada dekat Shah Alam Seksyen 13. So, benda tu jauh sikit kan. Betul lah. Perlukan post. Okay? Payah Ustaz nak pergi hantar. Nak pergi secara bersemuka payah. So, boleh Ustaz akan hantarkan. Okay? Ustaz akan postkan buku tersebut. Okay? Okay, next kita pergi kepada last sekali adalah tuition online. Okay, tuition online ada dua yang ditawarkan iaitu tuition online dengan tuition secara bersemuka di Seksyen 13. Okay, kalau nak kelas secara bersemuka di Seksyen 13. Kalau nak online di Google Mix, waktu dia bila Ustaz? Waktu dia pada hari Jumaat 8 hingga 9 malam. Ustaz akan cover 5 subjek bertulis untuk awak menghafal, untuk awak tahu teknik mudah, untuk Ustaz ajarkan lagu-lagu, Ustaz ajarkan teknik-teknik mudah untuk sebagai apa? Sebagai persediaan kamu untuk apa? Untuk kamu menjawab soalan sebenar UPKK 2023 nanti. Okey, nampak Ustaz lambat lagi. Memang lambat lagi. Bendanya banyak. Awak kena cover berapa? Okey, syllabus yang awak perlu cover adalah pada tahun, untuk tahun 3, 4 dan 5. Kena baca semua tu. Bermula daripada syllabus JAKIM tahun 3, 4 dan 5. Okey, setiap subjek. 5 subjek daripada tahun 3, 4 dan 5. Awak kena hadam, awak kena ingat dan awak kena betul-betul baca. Sebab apa? Bermula daripada tahun 2018, Ustaz tengok dia dah ada soalan kebat. Dan 2022 pun memang tahun lepas, yang lepas pun soalan UPKK yang lepas 2022 ada soalan kebat yang awak kena hadam, yang awak kena ingat. Tak hadam, tak hafal, tak boleh nak jawab soalan sebenar UPKK 2023. Okey, so ada berapa subjek? 8 subjek untuk awak skor 8A. Okey, Ustaz, target saya nak dapat A ke? Tak. Target awak adalah yang utama adalah untuk mendapatkan ilmu. Betul? Ustaz ingat kata-kata daripada pensyarah Ustaz dulu. Al-ilmu, al-imtihan huwal wasilah, wal-ilmu huwal ghayah. Apa maksud dia tu Ustaz? Okey, peperiksaan itu adalah salah satu jalan untuk awak dapatkan ilmu. Tapi awak kena ingat, yang utama adalah ilmu tu. Tujuan utama adalah untuk kamu dapatkan ilmu. Betul? Okey, kamu dapatkan ilmu, kamu buat, kamu amalkan. Betul? So, apa yang awak lakukan adalah apa? Awak kena ingat, awak apa? Yang utama adalah untuk dapatkan ilmu, untuk awak laksanakan, untuk awak buat macam mana cara solat yang betul, macam mana yang ini sah ke tak sah. Okey, perlu tak ada peperiksaan? Perlu. Kenapa perlu ada peperiksaan? Sebab agak-agak kalau tak ada peperiksaan, awak baca buku tak? Dapat tak ilmu tu?
Ustaz rasa kebanyakannya tak baca buku. Main goyang-goyang kaki, main game ke apa ke. Tak nak baca buku, mana ada periksa, betul tak? So, tujuan peperiksaan diadakan bukan semata-mata untuk awak akan dapat A sahaja, tapi untuk nilai sama ada awak faham tak apa yang awak baca. Okey, tujuan utama adalah untuk apa? Untuk awak dapatkan ilmu, untuk awak buat, untuk awak laksanakan. Okey, itu adalah tujuan utama peperiksaan. Tujuan utama peperiksaan dilakukan bukan untuk grab A sahaja, tapi ilmu tu tak dapat. Lepas periksa dah tak ada, tak ingat dah apa yang awak belajar. Okey, Ustaz rasa sampai situ dulu untuk webinar UPKK 2023 yang dianjurkan oleh Hilal Faqih. Okey. So, Ustaz harap awak dapat apa yang Ustaz ajarkan. Okey, siapa yang nak boleh siapa yang nak join tuition, awak boleh Awak boleh hubungi 0111621367. Okey, nombor tersebut. Okey, awak boleh tengok pada nombor tersebut ataupun awak boleh tekan link isi Google Form sama ada awak nak join tuition online ataupun tuition bersemuka. Dekat mana kalau tuition bersemuka? Di section 13 Shah Alam. Okey, siapa yang nak join secara bersemuka di section 13 Shah Alam Selangor. Okey, sampai situ dulu kita akhirkan kelas webinar kita pada hari ini dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di mana? Jumpa di tuition online ataupun tuition bersemuka bersama Ustaz Hilmi di tuition. Tuition apa? Tuition Hilal Faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.